Baik, beberapa hari lepas ada Hadi pergi tanda tangan proklamasi orang Melayu. Proklamasi orang Melayu. Lepas tu, ni adalah satu website dia kan, proklamasi orang Melayu ni. Kan, kepada semua orang Melayu, ceritalah. Kesian orang Melayu kita ni tuan-tuan. Kesian orang Melayu. Bak kata ni lah, Syed Munawar lah. Dia kata, orang Malaysia ni, orang Melayu di Malaysia ni lah, satu-satu bangsanya yang majoriti memerintah, dan dalam pemerintahan tu pun majoriti, berkuasa 60 tahun pun majoriti, tak pernah orang lain lagi. Perdana Menterinya orang Melayu, Sultannya orang Melayu, Agongnya orang Melayu, kebanyakan jemaah menterinya orang Melayu, tetapi Melayu masih merasa mereka tertindas. Melayu masih merasa mereka dipinggirkan. Melayu masih merasa mereka mundur. Nah, tuan-tuan, kalau puluhan tahun mereka memerintah dan menerajui negara ini, 22 tahun campur 22 bulan Mahathir memerintah jadi Perdana Menteri, dia masih bercerita tentang kegagalan orang Melayu. Soalannya, siapa yang gagal? Orang Melayu gagal atau dia yang gagal? Orang Melayu gagal ke atau dia yang gagal sebenarnya? Hakikat sebenarnya, dia yang gagal, tuan-tuan. Hari ini keluar di dalam apa orang kata, di Facebook, di Facebook, sorry, bukan Facebook, di dalam DH. Dalam DH, Malaysia jatuh tangga nombor 3. Malaysia jatuh tangga nombor 3, negara yang mempunyai syarikat paling, apa orang kata, bukan syarikat, mempunyai negara yang crony capitalist index. Kenapa orang obses? Kenapa jadi macam tu? Kenapa crony capitalism di dalam negara ini, kita ni nombor 3 tertinggi di dunia? Kenapa soalan dia? Kerana Mahathir. Ada orang tanya saya itu, bila Mahathir nak pergi sama Anwar Ibrahim? Tak tahulah, itu tanya dengan lawyer Mahathir lah kan. Tetapi ini antara buktinya bila Anwar sebut. Bila Anwar sebut berkenaan dengan perkara ini, berkenaan dengan di mana pemerintah itu mengkayakan sebilangan orang, inilah bukti dia. Dan ini bukannya kajian yang dibuat oleh Anwar Ibrahim, bukan kajian yang dibuat oleh apa orang kata agensi Malaysia, tak ada. Ini kajian dibuat oleh international. The Economist, satu majalah The Economist yang buat kajian dan meletakkan Malaysia ranking nombor 3. And yet dia masih nak bercerita tentang Melayu ini tak boleh, Melayu ini mundur, Melayu itu ke belakang. Kita tak nafikan ada Melayu yang miskin sebab kita majoriti, tak dinafikan. Dan saya tahu ramai yang miskin. Tapi persoalan saya, kenapa? Siapa puncanya? And tiba-tiba buat proklamasi Melayu. Proklamasi Melayu, tuan-tuan. Buat proklamasi Melayu, tanda tangan proklamasi Melayu. Tanda tangan, kita buat proklamasi Melayu. Untuk apa? Atas tujuan apa? Nak sebab apa? Saya nak tanya. Atas tujuan apa nak buat proklamasi Melayu ni? Sebenarnya simple je. Mahathir dah habis kuasa. Hadi dah habis kuasa, tuan-tuan. Bila saya bercerita soal apa orang kata PAS berpecah, saya ceritakan soal mereka sekarang ini ada sebilangan daripada pimpinan PAS sekarang ini cuba nak ambil alih daripada Hadi Awang. Yang tanya pada saya tadi, bila PAS nak masuk Kerajaan Madani ni bila mereka berjaya menjatuhkan Hadi Awang. Dan kalau tuan-tuan perasaan hanya sebahagian saja yang pergi kepada proklamasi tanda tangan dengan Mahathir. Mana yang lain? Mana yang lain? Sebahagian daripada Bersatu tak setuju, Gerakan tak setuju, tuan-tuan. Parti Gerakan adalah parti komponen di dalam Perikatan Nasional, tidak bersetuju dengan perkara tersebut. Pemimpin Gerakan kecewa pemimpin Gerakan kecewa PAS Bersatu sokong proklamasi orang Melayu. Seorang pemimpin Gerakan menegur tindakannya. Ini adalah timbalan Presiden Gerakan yang menyokong proklamasi orang Melayu diasaskan Dr. Mahathir dan menyifatkan ia tidak wajar. Timbalan Presiden Gerakan Oh Tong Kiong berkata pemimpin pembangkang seharusnya bersatu
membantu membangunkan ekonomi rakyat yang kini semakin tertekan. Bukannya mengaktifkan gerakan berdasarkan kaum. Dalam politik, mereka nak buat apa? Kita tak boleh stop sebab ini negara demokrasi. Tetapi isu sekarang adalah ekonomi rakyat. Barang semua naik, tapi dalam poket rakyat tak ada duit. Jangan kucar kacirkan keadaan bersama bantu ekonomi rakyat. Pembangkang kongsi pandangan dengan kerajaan agar gaji rakyat dapat naik. Polisi rakyat semakin baik. Jangan main politik, katanya kepada FMT. Right? Katanya kepada FMT. So sekarang ni gerakan dah mula goyang dah dengan Hadi ni, tuan-tuan. Gerakan dah mula goyang dengan Hadi. Gerakan mula tak puas hati dengan apa yang ada. Gerakan dah, yelah, kita pun tahu gerakan antara yang pernah buat polis report kepada taraf hudud PAS dahulu adalah gerakan lah. Jangan tak tahu adalah gerakan. Sekarang ini ada sebahagian daripada Bersatu, sebahagian dari terutama PAS sekarang ini buat gerakan proklamasi pro Melayu. Untuk tujuan apa? Kan, untuk tujuan apa? Sebenarnya tujuannya untuk mereka nak kekal relevan. Kan, untuk tujuan mereka nak kekal relevan. Tetapi benda ini akan makan diri, tuan-tuan. Akan makan diri. Terutama apabila sebahagian daripada pimpinan PAS sendiri tidak berpuas hati dengan Haji Hadi dan mereka mahu sebenarnya kerjasama di antara PAS dan UMNO itu dikuatkan dan bukannya bersama dengan Perikatan Nasional atau Bersatu seperti mana yang ada sekarang ini. Dan ada sebahagian daripada mereka sekarang ini telah berunding. Walaupun Peja sendiri kata proklamasi Melayu tak pecahkan PN. Dia kata Timbalan Presiden Bersatu Faizal Azumu menyangkal dakwaan PN akan berpecah susulan pembabitan ahli parlimen parti itu dengan proklamasi orang Melayu. Beliau menegaskan proklamasi orang Melayu hanya membincangkan mengenai permasalahan dan perjuangan masa depan orang Melayu. Macam saya kata tadi lah. Kan, dia orang memerintah 30 bulan, dia memerintah 60 tahun, masih lagi cerita benda yang sama. So masalahnya, siapa yang bermasalah? Orang Melayu ke engkau yang bermasalah sebagai pemimpin? Itu sebenarnya yang paling utama. Sebenarnya orang Melayu ni tak ada isu, tuan-tuan. Yang isunya adalah pemimpin tu sendiri yang gagal. Dia cerita sekarang ni, dia sebab dia tak ada kuasa. Dia cerita pasal orang Melayu ni perlu kita perjuangkan sebab dia tak ada kuasa. Bila dia dah berkuasa, siapa yang pergi sakau ratusan juta, bilion ringgit? Siapa yang kayakan anak dan kroni bagi minyak kepada anak dia sendiri? Siapa, tuan-tuan? Ni tak berkuasa ni cerita Melayu. Kita kena perjuangkan Melayu. Bila dah naik, aku sakau dulu. Kan? Aku sakau dulu. Bila cerita Melayu, aku nak Melayu. Tapi bila ni, aku sakau dulu. Kejap, kita mute dulu Kita mute dulu. Tengah live. Jadi, persoalannya, tuan-tuan, itu saya kata, ke mana Melayu, proklamasi Melayu ni? Setiap kali bila mereka hilang kuasa, proklamasi Melayu. Hilang kuasa, proklamasi Melayu. Berkuasa, alantaklah Melayu. Alantaklah Melayu, kan? Aku dulu, kan? Sakau dulu. Duit masuk akaun Bersatu dulu. Minyak aku punya dulu. Kan? Tapi bila hilang kuasa, kita orang Melayu. Orang Melayu tolonglah. Naikkan kami kerana kamilah yang akan memperjuangkan Melayu. Tapi jana wibawa untuk kontraktor Melayu yang dapat dana tu siapa? Cina, tuan-tuan. Ni kita tak kisah, bukan masalah Cina Melayu, tak. Dia yang bercakap tentang Melayu tu dia. Tuan-tuan, yang bagi rasuah tu siapa? Yang terima rasuah tu siapa? Yang dapat projek akhirnya orang Melayu, kontraktor Melayu. Itu dia keluar kenyataan, kami kontraktor Melayu pun tak dapat projek. Ceritanya jana wibawa ni untuk kontraktor Melayu. Tapi kami kontraktor Melayu, projek pun tak dapat. So macam mana? Kan? Macam mana? Sebab tu saya nak bawa, tuan-tuan, cerita Hadi Awang. Ni sajalah. PM rampas PAS ni saja. Ada orang hantar WhatsApp ni tadi, kan? Dia tulis kat sini, esok angkat sumpah. Info sahih ke ni? Yelah, Alhamdulillah. Siapa jadi PM? Tadi Tuan beritahu tu siapa? Saya harap Tuan Guru Haji Hadi. Itulah saya harapkan juga. Nak menangis bila dengar info ni. Sekian lama saya berharap Tuan Guru Haji Hadi jadi PM. Kan? Menangis dapat info tu, kan? Saya berharap Tuan Guru Haji Hadi jadi PM, kan? Aku risau kalau Haji Hadi tu jadi PM. Risau aku. Risau, tuan-tuan, serius.
Kan? Saya cerita kan. Tadi saya borak. Tuan tahu kenapa saya pelik. Kenapa Kedah tak maju, Penang maju? Padahal Penang tu sebelah Kedah je. Kenapa? Ada yang kata sebab PAS is. Dia PAS tu parti. PAS itu adalah parti. Dia tak ada apa. Dia PAS tu dia macam cawan ni je. Dia tak berfungsi. Parti kan? Yang ada orang dalam PAS tu. Orang dalam PAS tu. Bila kita ni bercakap tentang agama, tetapi agama yang kita cakap tu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Adalah untuk, orang kata apa, adalah untuk kepentingan peribadi dan politik kita sendiri. Bukan agama menunggang kita, kita yang menunggang agama. Dalil kata ke kiri, sebab kita nak pergi ke kanan, kita tarik dalil tu supaya dia pergi ke kanan. Tu masalah. Hadi Awang nak jadi Perdana Menteri Bukan kata mustahil, boleh. Tapi Jahannam negara ni tuan-tuan. Jahannam negara ni. Lain orang tanya, lain dia jawab. Hadi Awang retire lah, bagi Tuan Ibrahim Tuan Man lah. Walaupun dulu saya gelakkan dia, pandai cakap orang putih ke ni kan. Walaupun saya gelak, tapi sekurang-kurangnya dia tu lagi waras lah, saya kata. Saya rasa. Kan? Tuan Ibrahim Tuan Man tu lagi waras lah. Dan memang ada pertikaian dan pertemuan sekarang ini di dalam PAS. Sama ada mereka akan nak bersama atau tak bersama. Jadi mereka nak pecah atau tidak. Dan untuk, okey, soalan dia, macam mana nak pecah Is? Untuk mereka nak menyertai Kerajaan Madani, mereka kena jatuhkan dulu Hadi Awang. Memang ada gerakan di dalam PAS, sebilangan mereka yang memang tak nak Hadi dah. Ada sebilangan yang masih walak pada Hadi. Tapi ada sebilangan yang tak nak Hadi. Antaranya yang dah keluar tu lah. Kan? Yang dah dipecat daripada PAS lah. Yang sekarang ini bersama dengan UMNO. Dan untuk merealisasikan PAS bersama dengan UMNO, maka wajib jatuhkan Hadi Awang.